Allah menciptakan kematian, kehidupan. Allah nak uji siapa paling baik amalan dia. Allah bagi COVID, tengok makin baik ke makin teruk lagi kita. Allah bagi kita ujian kesenangan, makin baik ke ataupun makin jauh kita daripada Allah. So baik kesenangan, baik kesedihan, Allah nak tengok macam mana hubungan kita dengan Allah, bukan semakin jauh. Nabi SAW, bila Allah bagi nikmat, Nabi mensyukuri. Bila Allah uji dengan kesedihan, Nabi pulang semula kepada Allah. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa? Ajaban li amril mu'min in kullahu lahu khair. Ajaib betul orang mukmin, kata Nabi. Setiap benda pada dia baik berlaku. Dan perkara ni takkan berlaku melainkan hanya pada orang mukmin. Tengok Nabi kata orang mukmin, bukan orang Islam. Orang Islam ramai, tapi mukmin ni mungkin tak berapa ramai. In asabathu sarra syakar wa kana khairan lahu. Ajaib orang mukmin ni, bila Allah bagi dia ujian, tengok Allah kata Allah uji dia, Allah timpakan dia dengan kesenangan, kegembiraan, dia bersyukur. Syukur ni ulama kata mesti dengan 3 perkara. Syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan, syukur dengan hati. Barulah nama syukur. Lisan mengucapkan alhamdulillah. Ya, tengok Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surah An-Naml. Ya, bila mana Allah datangkan istana Balqis depan mata dia, masya-Allah, dia kata apa? Hada min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Wah, dia kata Allah Ta'ala datangkan istana, ya, singgasana Balqis depan mata, dalam sekelip mata je. Dia kata apa? Ini adalah anugerah Tuhanku, bukan daripada kepandaian, bukan daripada kehebatanku. Untuk Allah menguji aku, sama ada aku bersyukur atau aku kufur. Itu kata Nabi Sulaiman. So tuan-tuan, orang beriman, syukur dia mesti dengan lisan, alhamdulillah. Ucapkanlah hadza min fadli rabbi, sebagaimana ucapan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tak cukup dengan syukur, ucapan dan sebagainya, maka tuan-tuan yang kedua dengan perbuatan amalan. Zakat dibayar, tolong orang, ibadah malam pula. Dulu mungkin kita tak bangun tahajud, tapi Allah bagi kita kurniaan, makin tahajud lagi bagus. Itu baru nama syukur. Yang ketiga dengan hati, meyakini bahawa apa sahaja yang Allah bagi ni sungguh daripada Allah, bukan daripada kepandaian kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, maknanya begitulah cerita Isra' Mi'raj ni. Cuma dalam 5 minit ni sebagai kita nak menyambut Ramadan Al-Mubarak, tuan-tuan. Ya, 3 persiapan yang perlu kita ambil. Yang pertama dari segi fizikal, yang kedua dari segi rohani, dan yang ketiganya segi mental kita. Baik, yang pertama kita pergi yang dari segi mental lah, ataupun kita kata segi ilmu. Ilmu ni perlu dia, kita kata Allahumma salli ala Muhammad, dalam tempoh sebulan lebih ni, ataupun lebih kurang sebulan begitu saja, ya, bolehlah kita buka balik, ya, semak balik kembali, ya, tentang hukum hakam puasa. InsyaAllah, walaupun kita dah tahu dah, tapi saja semak balik. Ya, mungkin isteri kita belum ganti puasa dan sebagainya, mungkin kita boleh semak balik sebelum terlambat. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, kata beliau, bulan Rajab adalah bulan untuk kita menanam benih pokok. Bulan Sya'ban bulan kita membajai, siram, bubuh baja dan sebagainya. Bulan Ramadan bulan kita kutip hasil tanaman. Bukan bulan Ramadan baru nak tanam. Ada orang bulan Ramadan baru nak tanam benih. Lambat tuan-tuan. Sepatutnya bulan Ramadan tu nak kutip hasil tanaman. So nak capai perkara tu tidak lain dan tidak bukan mesti dengan ilmu. Ya. Baca balik apa nak buat dan sebagainya, insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, iaitu dari segi fizikalnya. Fizikal ni tuan-tuan memang kena kuat. Sebab tu kalau kita nak kutip hasil tanaman Ramadan nanti, kalau boleh saranan saya kepada saya dan kita semua, Rajab dan Sya'ban ini kalau boleh at least 1 hari kena puasa. At least lah. Kalau boleh lebih lagi lah. Kalau tak boleh juga paling tidak sehari, supaya badan kita tak terkejut
pada bulan Ramadan. Sebab apa? Hari pertama tu hari kita nak kutip hasil tanaman. Bukan waktu kita nak berpenat lelah. Allah, penatnya hari pertama ni. Sayang tuan-tuan. Hari pertama bukan untuk penat. Hari pertama tu sepatutnya kita dah seronok, bertenaga dah. Ya. Kebanyakan orang hari pertama memang flat tuan-tuan. Sebab setahun tak puasa. Tapi kalau dia dah melazimi bulan Rejab dan Syaban ni, dia dah mula puasa Isnin Khamis apa, insya-Allah badan tak terkejut. Sehari pertama Ramadan pun dia dah ready, ya, nak baca Quran banyak dan sebagainya pun dia rasa tak penat, insya-Allah. Dan yang ketiganya hadirin sekalian, dari segi rohani kita. Insya-Allah sebelum sampai Ramadan ini, perbanyakkanlah kita bangun solat dan doalah kita pada Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu pun boleh kita baca, dan kita mohon pada Allah agar Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan. Dan waktu inilah kita nak cuci hati kita supaya Ramadan nanti dapat kita memanfaatkan sepenuh jiwa dan raga kita untuk memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, daripada hari pertama. So bulan Ramadan ni tuan-tuan, ada doa yang waktunya mustajab. Doa ni ada tempat mustajab, ada waktu mustajab. Ya, tempat ni kita tahulah sebagaimana di Mekah ke, di Hijr Ismail dan sebagainya. Waktu mustajab ni, antara waktu mustajab bulan Ramadan ni adalah waktu iftar. That's why hari pertama kita buka puasa tu, dah kita berdoa dah sungguh-sungguh. Bukan lagi waktu tu kita tercari-cari nak buat apa, nak iftar ni buat apa, nak buat apa nak buat apa pun tak tahu. So kita dah tahu dah hari pertama Ramadan ni waktu iftar tu banyakkan doa. Sebab Nabi kata, ya, barang siapa yang berpuasa, barang siapa barang siapa yang berpuasa dan waktu doanya tidak akan ditolak ketika dia berbuka puasa. Sebagai itu maksud hadisnya. Jadi insya-Allah kita sama-sama, ya, mengejar nikmat Ramadan ini dengan penuh, orang kata penuh kesungguhan. Mudah-mudahan Ramadan pada tahun ni adalah yang terbaik untuk kita, dan Allah ampunkan dosa kita insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah mengangkat musibah daripada kita semua, ya, dengan keizinan Allah. Daripada Allah Covid ni datang, kepada Allah juga dia kembali. Ya, dia makhluk Allah, tapi Allah tu tetap bersama dengan kita insya-Allah.